Saudara, kita akan membuka firman Tuhan dari Pengkhotbah 弟 pasal 兄姐 3. 弟兄姐妹，我们翻开我们今天的圣经从传道书。 Saya tidak baca seluruh pasal, tapi ada penekanan ayat-ayat yang saya akan bacakan. 传道不会读全段的经文，但是有些需要重点的。 Saya baca ayat pertama, saudara bisa menyimaknya. 传道会读第一节，我们细心的听。 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya lompat ayat ke-9. Apakah untung pekerja dari kerjaan dengan jeripaya? Aku telah melihat segala pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada lebih baik daripada bersuka-suka dalam menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sampai di situ dulu. 凡事都有定期，天下万物都有定时。这样看来，着世的人在他们的劳碌上有什么益处呢？我看见神叫世人劳苦，是他们在其中受试炼。神造万物，各按其时成为美好，又叫永生安置在世人心里。然而神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的都必允许，无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前全敬畏的心。现今的事早先就有了，将来的事早已也有，并且神使已过的事重新再来。 Saudara sekalian, kita sangat akrab dengan pepatah hidup yang mengatakan hidup itu serumpama roda yang berputar. 弟兄姐妹们，我们很熟悉有一句古言说，人的生活就像车轮。 Kita mengerti artinya yang digambarkan bahwa hidup itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. 我们明了这个比喻，有时候我们的生活会上升，有时会下降。 Tetapi sebenarnya ada pepatah lain yang jauh lebih menarik, saudara. 但是有一个更吸引人的比喻， Dan jauh lebih indah, lebih mewakili konsep kekristenan. 有一个更美好，能够代表我们基督徒的思维， Yaitu hidup itu seumpama perjalanan. 就是我们的生活好像人生的道路。 Ya, kalau dalam bahasa Inggris saudara sering dengar bukan, life is a journey. 就好像英文说的，我们的生活就是一个旅途。 Dalam sebuah perjalanan hidup kita yang cuma satu kali, 这是我们这有一生一世的生活， kita akan menemui banyak kondisi yang tidak kita duga-duga. 我们会面对很多我们没有意想到的问题。 Ya, jalannya seperti apa kita belum tahu. 我们前面的道路如何，我们不知道； Cuaca selama perjalanan kita juga belum tahu. 怎么样的走，我们也不知道。 Lingkungan area yang kita akan lalui kita juga tidak ada gambaran. 我们的周围，我们情况，我们也没有一个怎么样的分析， Jadi sangat bervariasi. 很多的变动， Tidak hanya cuman atas bawah. 有时候向上，有时候会下降， Sangat bervariasi, saudara. 很复杂， Sangat banyak surprise. 有很多的惊喜。 Dan yang lebih penting lagi di dalam umpama perjalanan ini, 更重要的，在我们人生的比喻中， kita berjalan dengan siapa? 我们跟谁一起走？ Siapa yang memimpin perjalanan kita? 谁带领我们的道路？ Ini akan menentukan keindahan dari perjalanan hidup kita. 这能够对我们走的路怎么样的结局？ Dan jika di dalam perjalanan hidup kita ada Tuhan yang memimpin kita, 如果我们的道路中有神带领， maka Dia akan membisikkan kita sesuatu. 他会指导我们， Dia akan berkata di telinga kita, 他会在我们耳边说话。 segala sesuatu akan indah pada waktunya. 每一个事情到时都会很美好。 Tuhan mengatakan itu kepada kita. 神会对我们说， Saudara, dari
hal ini apa artinya bagi kita? 从这些事看来，对我们来说有什么意义？ Dua hal yang kita bisa renungkan, saudara. 有2件事我们可以默想。 Yang pertama adalah 第一个， kita harus senang hati dan puas dengan keadaan hidup kita. 我们要喜乐，要满足在我们的生活 Kita 中。 harus belajar puas dan senang dalam hidup kita ini. 我们要学习满足和 Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita di ayat 11, 神的话，在11节告诉我们， Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 神按时成为美好。 Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 神将永生安置在世人心里，但是人不能参透他的。 Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 神把一切到死美好。 Saudara, apa arti indah di situ? 美好是什么意思？ Ini bukan indah seperti sebuah kemasan dari sebuah peristiwa, 这个美好不是一个包装一个事件的美好， tetapi ini menggambarkan sesuatu yang cocok, yang tepat di dalam peristiwa itu. 这个美好是代表时刻在当时很实时。 Jadi bukan lihatnya keindahan sebuah peristiwa dari permukaannya, 这不是表面上包装的美好， tetapi di dalamnya menyimpan sesuatu yang pasti itu, yang tepat di situ. 但是在里面蕴藏着一个很适合、很美好的东西。 Misalnya kalau kita melihat tulisan di ayat yang kedua sampai 8 atau ya 8, 当我们看第2节到第8节所记录的， itu ada 14 pasang itu kondisi yang sepertinya berkontras satu sama lain. 有14对，有美好也有不好的事。 Misalnya di ayat 2 ada kata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. 第2节说生有死，死有死。 Lahir itu orang sangat suka dan berita suka, 当有降生的时候，我们会很喜悦； tapi meninggal itu dianggap orang itu berita duka. 但是有死亡，我们觉得是个哀痛的事。 Orang tidak akan menganggap itu indah, bukan secara kemasan peristiwanya. 在包装上看的人们不会认为这个死亡是个美好的事。 Kita tidak mengerti kenapa orang kita dikasih ini tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita juga tidak mengerti artinya. 我们不明白我们所爱的人为什么突然被神召唤。 Atau misalnya ada lagi di ayat yang ketiga 6, di ayat 6. 我们再看第6节， Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. 有寻找死，有失落死。 Oh, saudara mau rugi apa? Bagaimana hidup kita ini? 我们谁要有失落的？ Rugi itu mengesalkan kita. 失落是很烦心的事。 Saudara kalau pernah ditipu di dalam bisnis, tahu betapa kesalnya dan marahnya kita. 当我们遭遇到被人诈骗的时候，我们知道这个我们知道这种感受。 Tidak ada orang suka mengalami kerugian. 没有人喜欢失落， Dan tidak indah tampaknya kerugian itu. 这也不是一个很美好的事。 Tetapi saudara, bukan indah yang di luar yang dimaksud di situ. 但是我们所讲的美好，不是在外面的美好， Tetapi di dalam peristiwa itu ada menyimpan maksud yang tepat di dalamnya. 就是在这事件的里面有包含着美好的东西。 Seperti musim panas itu ada indahnya. 就像我们的热天也有好的事， Ada yang tepat di situ. 在这里有适合的事， Musim hujan juga tepat di situ. 雨季的时候也有适合的事。 Meskipun ada orang tidak suka musim hujan. 有一些人不喜欢 Ada 下 juga 雨 tidak 的时 suka 候， musim panas karena terlalu panas. 有些人也不喜欢热天，因为太热了。 Tetapi dalam semua peristiwa itu ada yang maksud tepat di dalamnya. 但是在其中这些事件中有适合的事， Persisnya seperti apa? 具体的怎么样？ Disinilah misteri Tuhan bagi kita. 这就是神给我们的一个奥秘。 Manusia mencoba memahaminya. 我们人试来明白。 Bahkan dikatakan tadi ya, ada di ayat 11, ada kekekalan yang Tuhan beri yang seolah melampaui waktu untuk mencoba menangkap maksud Tuhan. 其实，在11节上，神造万物按时成为美好，把永生安置在世人心里。 Sesuatu yang melampaui waktu, yang kita bisa coba pikirkan melampaui waktu, tapi tetap kita tidak bisa memahami apa maksud Tuhan. 有很多超越我们的思想范围，让我们明白神的作为。 Ini seperti usaha Ayub. 就像约伯的行为，
Waktu dia mengalami penderitaan dan kerugian besar, seluruh hartanya habis itu. 当他遭遇到损失、遭遇到患难的时候， Dia mencoba memakai apa yang dia punya, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi. 他试试用他自己的思维来明白神的旨意， Tetapi Ayub juga tidak pernah mendapat jawabannya. 但是他没有得到答案。 Ini membuktikan manusia memang terbatas di dalam pengertian. 这就证明我们的思维是有限的， Kita tidak mungkin menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. 我们不可能明白神的事从始到终， Di dalam awal dan akhir ini ada banyak peristiwa yang kita alami. 从开始到结束有很多我们不明白的事件， Yang seolah tidak pasti dan terus berubah-ubah. 有很多不定易变的事情。 Ada yang menganggapnya rutinitas yang monoton. 有些人觉得这是很无聊，一次发现按时的事情。 Seperti itulah orang menilai hidup ini. 人来衡量这个生活是如此的， Sebuah beban berat, 是有很大的重担， sebuah ketidakpastian, 有很多的不定， sebuah kesia-siaan. 很多都是虚空。 Makanya sampai pengkhotbah juga mengatakan, aku ini membenci hidup. 传道人这样说，所以我恨恶生命。 Sudah perhatikan di ayat pasal 2 ayat ke-17 misalnya. 我们注意第2章第17节。 Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是不风。 Orang merasa tidak ada makna, tidak ada arti di dalam hidup ini. 人觉得没有意义，没有在生命中没有一个挑战式。 Orang menyimpulkan seperti ini 人把这个总结起来， karena tidak memahami maksud Tuhan itu. 因为他不知道神的旨意， Tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. 他不能够明白神的作为。 Nah, saudara, ada seorang wanita, 弟兄姐妹们，有一个妇女， ini bukan nama aslinya, 不是她的真名， namanya Rina. 她叫做丽娜， Sakit thalassemia, kelainan darah. 她就是得到了个血癌症。 Dia baru bisa menikah umurnya kira-kira mendekati 40 tahun. 她将近40岁才结婚， Dengan penyakitnya sulit sekali dia untuk mendapatkan pasangan. 因为她患的这种病很难得到配偶。 Bukan berarti dia nggak mau menikah, saudara. 不是她不要结婚， Dia memang terlambat menikah. 她是的迟婚。 Berkali-kali dia coba pacaran dengan satu pria yang lain. 她尝试跟有多少个男人谈恋爱， Beberapa kali pacaran. 谈恋爱几次了？ Dia mencoba untuk tulus dan jujur dengan kondisinya yang sakit. 她尝试审视面对她的生病， Tetapi orang tidak bisa menerimanya. 但是人家不能够接受。 Dia pacaran lalu ditinggalkan. 她跟人家谈恋爱，但是被离弃了。 Dia pacaran lalu ditinggalkan lagi. 她再重新谈恋爱，也是被离弃了， Karena tahu kondisinya. 因为人家知道她的患病。 Sampai itu menimbulkan luka bagi dalam hatinya. 后来她的心里产生了伤痛， Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan, lebih baik saya hidup sendiri tanpa pasangan. 后来她采取一个结果，她要度过一生不结婚。 So tidak mudah kalau diberikan sebuah penyakit yang memang dari kecil sudah ada. 当我们从小患了一个病，这是不容易接受的事。 Dia mungkin juga bertanya-tanya Tuhan, apakah Tuhan akan mengizinkan dia menikah atau tidak. 可能他自己也会向神反问，神是否是允许他结婚？ Dengan penyakitnya dia menyimpulkan Tuhan tidak akan memberikan dia pasangan. 当他患了病的时候，他有个结论，神不允许他有配偶， Maka dia memutuskan untuk hidup bahagia, mencoba hidup bahagia dengan diri sendiri tanpa pasangan. 所以他赏赐自己度过一生。 Orang yang sering gagal di dalam relasi atau bersifat traumatis ini memang bisa mengambil kesimpulan seperti itu. 当我们时常面对这种事情的时候，我们会产生这种的想法。 Tetapi apakah memang itu yang Tuhan maksudkan di dalam peristiwa yang dia alami itu? 但是当他面对这样的事情，这是神的旨意吗？ Apa memang Tuhan memberikan beban sakit itu untuk mengajarkan dia memang dia harus hidup sendiri?
是否神把这种患难给他，叫他自己承担自己的孤独的生活？ Ternyata semuanya itu saudara berubah ketika adiknya yang satu-satunya itu dipanggil Tuhan. 但是这些有个好转，当他唯一的弟弟被神召唤的时候， Saat dia memiliki saudara, dia tidak pernah merasa takut untuk hidup sendirian. 当他有一个兄弟的时候，他不会觉得自己是孤单， Dia nyaman dengan hidupnya punya adik. 他觉得很舒服，有一个弟弟。 Tapi sekarang dia merasa takut dan tidak sanggup untuk hidup sendirian. 但是现在他不能够面对这样孤独的生活， Tidak ada lagi saling berbagi, 没有人跟他分享， tidak ada saling bekerja sama, 也没有跟他同工， tidak ada yang bisa saling melindungi lagi. 也没有人能够互相保护。 Di situ Tuhan membuka pikirannya. 那时候神就打开他的思想， Lalu Tuhan memberi seorang pengganti, 神给他另外的一个人， seorang pria yang tidak setampan yang dia bayangkan. 有个不是像他所要的一个帅男人， Seorang pria yang tidak muda lagi, usianya belasan tahun di atas dia. 一个不年轻的人，是比他大10多岁的男人。 Tetapi Rina melihat ada ketulusan, keseriusan, kedewasaan dari pria ini. 但是丽娜能够看到这个男人的承受，看到他的真诚。 Dan yang lebih penting adalah dia bisa menerima kondisi Rina yang sakit seperti ini. 最重要是他自己能够接受丽娜的患病。 Pada akhirnya Rina berkata, Tuhan memberi seorang pria yang benar-benar baik. 到后来，丽娜会说：“神啊，你给我个最好的男人。” Melalui satu peristiwa yang kita anggap buruk, Tuhan membuka sebuah kesempatan peristiwa yang lain datang. 经过一个最悲哀的事，神打开了我们的思想，让我们知道神的旨意。 Saudara, kita percaya Tuhan akan melakukan itu juga bagi kita. 我们相信神也会如此，在我们的生活中也会如何的工作。 Segala sesuatu akan dibuat tepat oleh Tuhan bagi kita. 每一个事，神都会按时作为美好。 Hanya sayangnya kita sebagai orang Kristen, kita tidak tahu harus menunggu seperti apa. 可惜的是，我们作为一个基督徒，我们不明白，我们不能够参透神的思想， Kita tidak tahu kapan waktunya, akhirnya membuat kita tidak sabaran. 因为我们不知道要等到何时，所以我们没有耐心。 Saudara, kita perlu bersabar, menunggu, menanti, menjalani hidup ini. 弟兄姐妹，我们要耐心坚持等候神的时刻， Menantikan Tuhan menyingkapkan lewat peristiwa mungkin buruk saat ini, Tuhan menyingkapkan, menunjukkan sesuatu yang indah, tepat di 我们要等 waktunya. 候神的时刻，把一切给我们启开，让我们知道神给我们美好的时刻。 Mari kita sadari bahwa rencana Tuhan ini tidak bisa kita selami dari awal sampai akhir. 让我们明白，我们知道神的事是我们不能够参透的。 Waktu Tuhan ini sangat panjang yang kita tidak tahu kapan. 神给我们时刻是很长，我们不知道。 Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah, 我们能够做到最好的事就是， kata pengkhotbah, kita belajar menikmatinya. 传道人说，让我们能够享受每时每刻。 Bersukacita atas hari-hari kita. 我们要在我们日常的生活中喜悦， Iya. Melakukan hal yang baik di dalam hari-hari kita. 让我们过的每一天的就要做好的事。 Saudara, perhatikan ayat 12 itu. 让我看第12节。 Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 我知道是莫强如众生喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。 Saudara, kata menikmati kesenangan itu di dalam terjemahan Inggris itu adalah melakukan hal yang baik. 我们享受喜乐，在英文的翻译是我们做好事。 Tuhan mau kita di setiap momen-momen yang terjadi dalam hidup kita belajar untuk menjalaninya dengan bersuka dan menikmatinya. 神要我们每天走的道路中，我们能够享受，我们能够行善喜乐。 Waktu kita belajar menerima dan menikmati semua yang terjadi di dalam hidup kita, 当我们接受、我们享受、我们所超越的事，
kita akan menemukan maksud Tuhan yang tepat di dalam peristiwa-peristiwa itu. 我们能够知晓神给我们所换的是我们所走的路， Entah itu suka atau duka, 或喜或哀， kita akan menemukan maksud Tuhan. 我们能够知晓神的旨意。 Dan segala sesuatu indah, tepat pada waktunya. 每个事都有美好的时期。 Sudah hal kedua yang kita harus tahu, 第二个是我们必须知道的， maksud Tuhan di dalam melakukan semuanya ini. 神所做的一切是什么意思？ Apa yang Tuhan mau waktu kita tidak memahami semuanya ini? 当我们不明白神的旨意的时候，神有什么思 Maka 想？ 14 mengatakan, 第40节 Aku 这样 tahu 说 bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya dan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. 我知道神一切所着的都必允群无穷，无所增添，无所减少。神这样行是要人在他面前准敬畏的心。 Saudara, Tuhan mau kita memiliki hati yang takut akan Dia. 神要我们全敬畏的心。 Saudara, pengkhotbah, seorang pengkhotbah yang punya hikmat yang terbesar mungkin waktu itu pun tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan. 这个转道人在他一生中很有智慧，他自己也不能够知透明透神的旨意， Tidak bisa mengubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. 他不能够改变神所定的一切。 Tuhan itu berada di atas dan kekuasaannya melampaui kita manusia. 神超越一切，在最上的管理。 Dan ketika kita ada di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kita semua ada di dalam tangan Tuhan. 当我们面对每个时刻我们的情况，神在控制一切。 Meskipun tampaknya bagi kita ini berganti-ganti, berubah-ubah dan tidak pasti hidup ini, 我们看来这一切都是没有定时，一直改变。 tetapi dari awal sampai akhir ini sudah ditetapkan Tuhan dan itu sudah pasti. 但是神已经规定了一切，从始到终都是定死的。 Inilah kedaulatan Tuhan, saudara. 这就是神的威权。 Jangankan mengubah. 不要说改变， Pengkhotbah mengakui menambah atau menguranginya pun kita nggak bisa. 传道人说要加要减，我们都没有这个能力。 Tidak ada yang lebih berhikmat dari Tuhan sehingga bisa menasihati Tuhan. Oh, harus begini Tuhan, harus begitu Tuhan. 没有一个充满智慧的人能够对神说你应该这样，你应该那样。 Apa yang Tuhan rencanakan sempurna dari awal sampai akhir. 神所定的一切都是完美的， Dia sendiri sempurna pada dirinya dan apa yang dikerjakannya pasti sempurna. 他自己是完美的，所以他所做所为的也是一切完美的。 Lalu apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? 在这样的情况下，我们要怎么样的反应？ Maka saudara, Musa pernah berkata kepada orang Israel, 所以摩西曾经对以色列人说 apa yang diminta dari Tuhanmu oleh Tuhanmu 神所向你所讨要的什么？ selain daripada takut akan Tuhan. 除了敬畏神， Apa yang Tuhan minta? 神所需求的是什 Tidak 么？ ada yang lain, saudara. 没有别的， Hanya hati yang takut akan Tuhan. 只有我们有敬畏的心， Dan hidup menurut segala jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. 要我们在神所定的一切的范围内生活。 Hidup mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan. 我们在神所定的位置上生活， Mengakui Dia di dalam hidup kita dan jalan-jalan yang kita lalui. 在我们的道路上，我们承认他，我们敬畏他。 Apa yang Dia tetapkan dari awal sampai akhir. 他从始至终所定的， Waktu yang terus berganti. 每时每刻转换的时， Musim yang terus berubah. 季节会转变， Pekerjaannya di dalam alam semesta ini. 在宇宙所做的一切， Sudah ditetapkan oleh Tuhan. 神已经定了。 Bagaimana kita meresponinya? 我们要如何的反应？ Belajarlah kita hormat dan takut akan Tuhan. 我们要练习怎么样来敬畏我们的神。 Saudara, pemazmur pernah mengungkapkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam alam ini. 诗人曾经为这世上所做的一切做了一个结论。 Saya bacakan Mazmur 19 ayat 2 sampai 7. 转头会诗篇19 Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan pekerjaan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. 至日到那日发出元语，至夜到那夜发出至死，无言无语，也无声可听。它的亮带通天下，它的言语传到地极。神在其中为太阳安置帐幕，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢愤怒。他从天这边出来，绕到天那边，没有义务陪营场不得他的日期。 Begitu indah gambarannya Tuhan. 这个很好的描述， Apa yang Tuhan bentangkan di dalam alam semesta ini. 神在世上所做的一些穹场， Digambarkan seperti pengantin pria yang keluar dari kamarnya. 好像新郎出洞房， Ya, begitu girang, begitu indahnya. 很欢乐，很快乐。 Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. 神在我们的生活中做了什么事？ Saudara, banyak orang kagum dengan alam semesta kita kan. 很多人为我们周围的景象，我们很永幸。 Misalnya waktu matahari terbit atau tenggelam. 当我们看到日出日落的时候， Semua sangat indah dan berusaha untuk diambil fotonya untuk diabadikan. 一切都是很美好，甚至有人把它拍照。 Bahkan pasangan-pasangan yang ingin menikah pun mencari momen seperti itu rela-rela. Mungkin pagi-pagi subuh-subuh itu mengambil momen yang indah itu. 甚至有些结婚的新郎新妇，他们会很珍惜这个时刻，早早起来拿这个景象。 Tetapi kita tahu Tuhan kita bukan hanya berdaulat di dalam peristiwa-peristiwa yang indah itu. 但是我们知晓神不是在这方面，有权柄， Tetapi Tuhan juga berdaulat di dalam peristiwa yang buruk yang terjadi. 但是在我们患难、我们哀痛的时候，神也有他的权柄。 Saudara, di awal tahun itu, di tahun Januari ini ada banyak peristiwa buruk yang terjadi kan? 我们记得在我们年首的时候，很多不幸的事发生。 Kalau saya mengutip dari Liputan 6, Saudara. 如果我在第六新闻那边看到， Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya BNPB itu mencatat 136 bencana terjadi di awal tahun. 记录我们地震的一个区，它记了有13万多次的地震发生， 136 bencana. 134次。 Saya yakin juga ini tidak di luar dari kedaulatan Tuhan. 我相信在这方面也有神的权柄。 9 Januari itu tanah longsor di Sumedang. 1月9号在苏门当有山崩， Di hari yang sama pesawat Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu. 同一天，斯利维加航空降倒。 Selain itu juga di Banjarmasin banjir besar, 6.000-an rumah terendam. 在那时候，在麻城也有大洪水。 Selain itu ada banjir di Kalimantan Utara, 500-an rumah terendam. 在加利曼丹北部也有大洪水。 Di Sulawesi, saudara, ada gempa 2 hari berturut-turut tanggal 15 dan 16 Januari. 在苏拉威西1月15号、16号2天连续有地震。 Saudara, ada banjir badang di Bogor 19 Januari. 在茂雾9月1号，在茂雾也有洪水， Dan dia tidak catat semuanya, saudara. 他没有把全部记录下来。 Saudara, bencana hidup di awal tahun itu bertubi-tubi. Kita dengar, mungkin juga ada saudara kita yang mengalaminya. 我们的天灾在年首有很多，可能我们的弟兄姐妹朋友也有召唤的。 Bukankah ini juga harus menyadarkan kita siapa Tuhan itu? 这一切不是要打开我们的心房看谁是我们的神， Tuhan juga berdaulat mengizinkan ini semua terjadi. 神允许这一切能够发生，这也是神的权柄。
Mari kita juga menaruh hormat dan kagum kepada Tuhan. 让我们有敬畏的心。 Dan kita percaya di dalam peristiwa ini juga ada hal yang tepat di dalamnya. 我们也要相信，在这一切灾难的中，也有神的旨意。 Meskipun ada kesalahan manusia, mungkin manusia juga harus menyadarinya. 可能在这方面也有也有人的错误，我们人也要明白。 Mungkin Tuhan juga sedang mengingatkan kita. 可能神也提醒我们， Sehingga kita menyadari betapa lemahnya dan terbatasnya kita. 让我们知道我们是有限的，我们是如何的懦弱， Dan membawa kita lebih mengenal Tuhan. 让我们更认识神。 Sudah peristiwa ini tidak berhenti sampai di Januari, bukan? 这些灾难不是只有在1月份， Akan ada banyak peristiwa di depan yang kita juga nggak tahu. 可能在我们的前面也有很多灾难，我们不知道。 Bisa suka, bisa duka akan kita temui dalam perjalanan ini. 可能有喜有哀在我们的前面，我们会超越。 Makanya di ayat terakhir 15 itu mengatakan yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. 所以最后第5节，以前有的现在有，所以神会把一切重心。 Allah mencari yang lalu dikatakan situ. 神找以前所有的， Ini artinya Allah bisa memanggil kembali apa yang sudah lalu terjadi lagi sekarang. 所以神会重新把以前发生过的事情重新再发生。 Mungkin di depan kita akan mengalami lagi bencana itu. 有可能我们前面的道路会有灾难， Tapi juga mungkin di depan itu kita akan mengalami hal yang baik lagi. 也有可能我们前面我们会遭入到好的日子。 Itu kedaulatan Tuhan. 但是神的权柄， Bukankah kita harus bergantung kepada Tuhan? 我们不是要依靠我们的神吗？ Bukan kita harus menaruh hormat kepada Tuhan? 我们不是要敬畏我们的神吗？ Kita tidak mau pun kita tidak bisa mengubahnya. 因为我们不能够改变这一切。 Dan kita tahu rencana Tuhan itu baik untuk kita. 我们知道神的旨意对我们是好的。 Sudah jika kita pada hari ini hidup dalam keadaan yang baik, 如果我们今天活在好的状况中， jangan terlalu membanggakan kemakmuran kita saat ini. 我们不要为我们的利益自豪， Karena Tuhan bisa mengingatkan kita pernah jatuh dulu dan mungkin akan terjadi lagi. 神会提醒我们，以前我们跌倒，有可能会再跌倒。 Tuhan mencari yang lalu. 神会找以前 Tuhan 发 bisa 生过的 memanggil 事 itu 情， kembali lagi untuk 他会把 hadir di saat ini. 以前发生过的重新再发生。 Dan jikalau hari ini hidup kita di dalam keputusasaan karena kesulitan, 如果今天我们在患难中，我们在无助中， jangan juga kita putus asa dan berkecil hati. 我们不要绝望，不要气丧， Karena Tuhan bisa menghadirkan lagi kenikmatan masa lalu untuk muncul lagi sekarang ini. 神会把我们以前永幸的生活再重新发生。 Tuhan bisa memanggil kembali masa lalu, masa yang sudah kita lalui itu kembali dengan kenikmatannya. 神会把以前富足的生活再重新发生。 Itu yang Tuhan kerjakan dalam diri Ayub, 这就是神在约伯的生活 dalam 中 hidup 发生。 Ayub. 在约伯的生活中， Tuhan kembalikan masa lalunya kepada dia di masa sekarang. 神把他以前过去的生活还回给他。 Anaknya 10 lagi, 他的子女有10个， bahkan dikatakan 20. 甚至说有20个。 Bahkan semua hartanya sama persis dan berlipat ganda 2 kali. 他全部的财产，神照样还回给他。 Tuhan berdaulat melakukannya. 神有权柄做这些， Yang harus kita lakukan, kita betul-betul hormat, kagum, dan belajar takut kepada 我 Tuhan. 们必须做的是，我们要敬畏、尊重我们的神。 Saudara, orang yang takut di dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama itu begitu kental diungkapkan dan ditekankan. 我们可以看到我们的就业，一个敬畏神，他的生活是如何被描述。 Dan orang yang takut akan Tuhan ini orang yang diberkati, orang yang diperkenan oleh Tuhan. 这些敬畏的神，他的生活是蒙福的。 Meskipun peristiwa itu tidak pasti dan berubah-ubah, 有时候他的生活是不定的改变， satu hal yang pasti yaitu Tuhan dan penetapan Tuhan itu pasti. 但是有一件值得我们知道的是，神的定位不会改变， Kasihnya tidak berubah kepada orang yang takut akan Dia. 神的爱不会离弃敬畏他的人， Kesetiaannya tidak berubah sama sekali. 他的诚心不会离弃， Keselamatan yang dikerjakan bagi kita tidak pernah berubah. 他给我们的救恩不会改变。
dan rencananya tidak pernah berubah atas hidup kita. 他的计划在我们的生活中也不会改变， Sudah lihat kedaulatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan itu begitu sempurna. 因为神的计划，他的权柄，在我们敬畏他的人是如何的美好。 Tuhan mungkin bisa digambarkan seperti seorang ahli bangunan, saudara. 我们可以描述我们的神就好像一个建筑师。 Ya dari awal kita tidak tahu dia mau bangun apa ini ya. 一开始我们不知道他要建造什么， Karena kita tidak pegang master plan-nya. 因为我们没有拿到他的蓝图， Atau blueprint-nya tidak dikasih kepada kita. 他的蓝图没有给我们， Tapi itu ada pada tangan Tuhan. 但是他已经掌握这一些， Dari awal sampai akhir, 从始到终， tahapan demi tahapan 一段一段的 ada di dalam tangan Tuhan. 在他的手中。 Waktu kita lihat orang bangun sesuatu, 当我们看人建造， waktu kita lihat awal-awal ya, 当我们开始看的时候， ini mau bangun apa gitu 我 ya. 们可以是有疑问，他要建造什么？ Ada tiang-tiang, 有很多柱， ada kayu-kayu, 有很多木， ada besi-besi, 也有很多铁， semua kelihatan berantakan. 一切都是很复杂。 Tetapi waktu nanti kita itu semua sudah selesai, 但是当他完成了这个建筑， dan itu ada di dalam pikiran si perancang, 是在创造者的脑海中， itu akan menjadi bangunan yang indah. 作为一个很好、真美好的建筑物。 Setiap ruangan punya fungsinya yang tepat. 每一个房间都有它的座位， Setiap arsitekturnya juga indah dan tepat ditaruh di situ. 每一个位置也是很完美的实际， Semua tepat, semua indah. 每一个都很合适、很完美。 Dan kita akan tercengang waktu kita melihatnya. 我们会觉得很新奇， Kita akan mengagumi Tuhan. 我们会敬畏我们的神。 Saudara, kita hidup sudah sekian lama kan di dunia ini. 弟兄姐妹们，我们生活的很长的时间， Kita sudah mengalami banyak pengalaman di dalam hidup ini. 我们的生活中有很多的经验， Semua kita sudah alami. 我们能够召唤所有的事。 Jatuh bangun, 我们跌倒，处 air 境起了， mata, tawa, 有泪水，也有喜乐， gembira dan sedih. 有欢乐，也有哀 Semua 乐。 kita sudah alami. 每个事我们都曾经经历过， Dan kita masih bisa melaluinya lagi. 可能我们还会再经历这些事。 Cuma pernahkah kita bertanya dalam hati kita, 我们是否自己质问过， apakah saya mengagumi Tuhan? 我有敬畏神吗？ Semua ini 在这一切中， indah, tepat di waktunya Tuhan. 在神的时期是美好时刻的。 Apa yang Tuhan tetapkan ini, apakah membuat saya sungguh mengagumi Dia dan punya hati yang terus takut kepada Tuhan? 神所定的一切会为我作为一个敬畏尊重他吗？ Sudah jika hari ini hidup kita sangat susah, 如果我们今天活在患难中， kita ini sepertinya berada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. 我们好像是在神的生活中， Kita belum bisa menyelami seperti apa akhirnya. 我们不能够明白 Yeah. 最后的结束是什么， Kita tidak mengikuti dari awal. 因为我们没有从头开始， Itu membingungkan kita. 我们会觉得很疑惑。 Tapi kita harus bersabar menunggu semua itu disingkapkan untuk kita. 但是我们要忍耐等候神把一切启示给我们， Dan jangan cepat-cepat menghakimi Tuhan. 我们不要用快速的时候来审判我们的神， Sebab grand design, blueprint hidup ini tidak ada di tangan kita. 因为我们没有拿到他的蓝图， Tapi di tangan Tuhan. 在神的手中， Mau kita percaya kepada Dia. 我们要相信他， Mau kita menaruh hormat kepada 我 Dia. 们要敬畏他， Mau kita percaya bahwa apa yang Dia lakukan tepat di waktunya nanti. 我们要相信他所作所为的一切是按时美好。 Apa yang kita anggap tidak tepat hari ini, 我们觉得他没有按时， pada waktunya akan tepat. 到时候的时候会时 Akan 候 membawa kita memuliakan Tuhan. 会带我们荣耀我们的神。 Sudah saya bisa lihat menemukan orang-orang yang berduka setelah berduka begitu memuji Tuhan. 我能够看到有一些很多在患难中，他能够能够歌颂神的人， Dan itu membawa penghiburan bagi orang yang lain. 他能够安慰别人， Karena Tuhan kita mempunyai rencana akan menjadikan semua itu tepat dan indah untuk kita. 因为我们的神有旨意，他把一切定死作为美好。 Tapi Tuhan ingin kita belajar takut kepada Dia. 神要我们学习敬畏他， Menghormati apa yang Dia lakukan.
我们尊重他所作所为， menghormati apa yang Dia rencanakan, 我们尊重他所计划的一切， dan mengakui itu dalam hidup kita. 我们要在我们的生活中承认他， Mari kita jalani hidup kita dengan iman, 让我们走我们每天的道路，用信心来走。 bersandar kepada Tuhan. 我们依靠神， Segala situasi dan waktu yang akan kita lalui, 我们所要遭遇的什么状况， Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, 神会把顺利一切的顺利赐给我们， akan membawa sukacita besar di dalam hidup kita. 他会给喜乐在我们的生活中遭遇， Itulah Tuhan kita. 这就是我们的神。 Teruslah setia percaya kepada Tuhan. 我们要永远诚心依靠他， Seperti kesetiaannya yang tidak pernah berubah. 我们的信心要不改变的信心， Biar kita memuji Tuhan. 让我们来称颂他。 So, saya ingin ajak kita merenungkan ini. 我要大家我们一起来分享。 Dan saya mengundang guru-guru sekolah minggu boleh membawa kita ke dalam refleksi, memikirkan kehendak